Tak boleh, tak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan juga yakni orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ni kita bertemu lagi untuk kita sambung baca tafsir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, kita dah kupas panjang lebar itu ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Panjang lebar dah nak kupas tentang apa ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebut dalam ayat lepas tu, tiga lah. Yang pertamanya adalah beriman dengan benda gaib. Bila beriman, dia mesti ada kesan dari sudut amalan perbuatan. Dan amalan perbuatan itu ada dua lah. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia. Jadi bila sebut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sembahyang. Lepas tu yang keduanya adalah menjaga hubungan kita sesama manusia. Maka Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang telah kami rezekikan mereka nafkahkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia dah bagi tahu pada kita lah, bila disebut sebagai mukmin yang bertakwa, mungkin kita kena beza juga antara beberapa istilah penting dalam agama. Antaranya muslim, mukmin, muttaqin. Dia sebenarnya tiga-tiga pemaknaan tu tak sama. Cuma kita rasa macam sama je. Muslim, bila sebut muslim, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang tak mukmin. Kau tu pula siapa dia? Orang munafik. Orang munafik itu dia muslim tapi tidak mukmin. Tu Allah Taala kata dalam Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di kalangan manusia tu mereka klaim, mereka dakwa mereka beriman dengan Allah, hari akhirat, hakikatnya tak beriman pun. Allah Taala nafikan iman tu kan. Tapi apakah orang munafik tu kafir? Dia muslim tapi dia tidak mukmin. Sebab itu Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik yang diceritakan dalam Quran, dia mati, Nabi semayangkan jenazah dia. Nabi semayangkan jenazah dia cerita pasal Nabi semayang jenazah tu panjang lah, buat tu lain lah kita kupas tu kan. Tapi yang pastinya dia muslim, sebab itulah Nabi semayangkan jenazah dia. Tapi dia munafik. Ada pula satu lagi mukmin. Mukmin tu alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni daripada kalangan orang yang mukmin lah, orang yang beriman. Waalaikumsalam. Cuma bila kita sebut mukmin, dia ada kategori balik. Dia kategorikan balik yang dikatakan sebagai mukmin itu. Ada mukmin sampai tahap yang okeylah, dia panggil sebagai muttaqin, bertakwa. Kan? Jadi bila sebut mukmin yang muttaqin, itu dah meresap dalam diri dia lah. Dia dah meresap dalam diri. Macam kita sebut hari tu, antara ciri-ciri orang bertakwa itu, bila dia semayang, contoh dia tak khusyuk, dia dah termenung. Aku tak khusyuk hari ni semayang. Itu muttaqin tu. Kan? Kita ni kadang semayang, lepas tu lepas semayang, dalam tak khusyuk tu, kita tak ada rasa bersalah apa pun. Itu mukmin tapi tidak bertakwa. Jadi kategori tu. Macam mana iman-iman tu kan. Kalau kita nak bahas lagi panjang-panjang, jadi istilah muhsin dia panggil. Muhsinin kan, orang-orang yang muhsin. Yang tu mungkin waktu lain lah.
Cuma anda nak sebut awalnya, kita kena tahu kategori-kategori iman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran. Dia ada Muslim, dia ada Mukmin, dia ada Muttaqin kan. Yang kita cerita itu Muttaqin. Sebab Allah Ta'ala kata Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab itu menjadi petunjuk bagi kitab itu tiada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Dia sebut takwa kat situ kan. Lepas tu bila sebut takwa, dia sebut 13 sifat dia. Yang pertama adalah mesti yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Lepas tu mesti terkesan daripada sudut amalan perbuatan. Amalan perbuatan tu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala dulu, iaitu mendirikan solat. Solat ni hubungan kita dengan Allah. Lepas tu ada pula yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Maka Allah Ta'ala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Sebab infak ni dia bukan seorang. Infak ni mesti melibat pihak lain. Itu konsep infak kan. Tak ada orang kata saya infak tapi tak bagi duit. Infak apa lagu tu? Dia tak jadi. Dia mesti ada pihak yang lain yang tu kita sebut tentang orang yang bertakwa, yang 3 ciri itulah. Kan? Kalau kita nak ringkaskan 2 ciri lah. Amalan hati dengan amalan perbuatan. Amalan perbuatan kelaskan kepada 2 pula. Amalan perbuatan kita dengan Allah, amalan perbuatan kita dengan manusia. Kan? Yang yu'minuna bil ghaib itu amalan hati. Kan? Semayang amalan perbuatan, infak amalan perbuatan. Itu penting tu. Itu yang kalau kita nak faham, kalau kita ni nak tahu kita ni muttaqi ke tidak, cuba check benda tu ada tak. Kalau ada alhamdulillah lah. Kalau tak ada berusahalah untuk dapat. Macam tu kan. Itu kita dah kupas panjang lebar dalam jangan kita yang lepas. Pada malam ni kita akan masuk ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala kata alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah Subhanahu Wa Taala kata orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Satu. Yang keduanya wa ma unzila min qablik, dan juga beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelum pada kamu. Taurat, Injil lah. Dan kitab-kitab sebelum ni lah kan. Kemudian yang ketiga wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin dengan hari akhirat. Jadi dalam ayat lepas dah 3 perkara dah kita sebut kan. Beriman dengan perkara gaib, menunaikan solat, zakat. Yang ni 3 perkara pula yang Allah Ta'ala sebut. Maksudnya 3 perkara tu iaitu beriman dengan Al-Quran, dan juga kena beriman dengan kitab-kitab sebelum daripada Nabi Muhammad lah, kitab-kitab samawi sebelum ni kan. Lepas tu yang ketiganya yakin dengan hari akhirat. Nanti kita akan detailkanlah satu persatu kan. Nanti ada beberapa persoalan yang berbangkit tentang ayat ni kan. Antaranya adalah kenapa kena beriman dengan kitab Taurat, Injil sedangkan kita tak beramal pun. Betul tak? Kita dah sebut dalam canggah kita lepas, bila sebut iman, dia tak semata-mata di sini, tapi mesti ada perbuatan. Betul? Dia sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Mesti ada amalan perbuatan. Perbuatan ni solat, zakat. Jadi bila sebut iman, amalan perbuatan. Tiba-tiba dalam ayat ni Allah Ta'ala kata beriman dengan kitab sebelum pada kamu. Kita ni kena amal ke Taurat, Injil tu? Soalan kan? Lepas tu dalam ayat yang ketiga kita bincang itu, Allah Ta'ala kata yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Lepas tu dalam ayat ni yakin dengan hari akhirat. Hari akhirat tu kan benda ghaib. Dia guna yakin pula. Yang ni guna iman, percaya kan. Itu persoalan-persoalan berbangkit berkenaan dengan ayat yang kita nak baca ni lah, insyaAllah. Okey, type. Nombor 1 yang kita nak kupas kat sini Allah Ta'ala kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Diturunkan kepada engkau. Ilaika, kau tu engkau lah. Engkau di sini merujuk pada Muhammad Nabi SAW. Perkara pertama yang kita kena faham dulu, ayat ni diturunkan awal Nabi Muhammad sampai di Madinah. Situ kena faham dulu. Ayat ni diturunkan Nabi Muhammad mula-mula sekali sampai di Madinah. Maksudnya dalam fasa 1 Hijriah. Sampai era tu lah kan. Jadi bila sebut Nabi sampai ke Madinah, perkara yang kita kena ingat adalah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita, macam mana Nabi Muhammad SAW ni nak berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebab di Mekah tak ada cerita pasal orang Yahudi Nasrani. Di Mekah
Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab di Mekah kan. Kalau ada orang kulit hitam pun hamba. Hamba Jadi hamba ni ialah memang peringkat awal hamba yang banyak memeluk agama Islam. Macam Bilal bin Rabah tu dia kau orang Arab Bilal bukan orang Arab. Dia hamba. Bila hamba dia terikat pada tuan dia kan. Jadi polemik perbalahan tak berlaku sebab hamba bukanlah bergaduh. Dia taat tuan dia je. Jadi yang kata perbalahan ni orang merdeka. Kita kena faham lah konsep hamba ni. Zaman sekarang tak ada. Nak tahu pasal konsep hamba ni kena tengok cerita Piramli. Margina, watak Margina ya, filem kan. Sebenarnya betul lah tu konsep hamba lah tu. Kan? Kalau kita baca dalam tafsir lah apa, sirah lah, itulah konsep hamba. Dia ikut dia apa kata Tuan Kasim Baba dia. Lepas tu Alibaba bukan Kasim Baba. Kan? Lepas tu bila last kali okey aku merdekakan kamu kan. Sebenarnya konsep tu memang ada pada zaman dahulu lah. Anda rasa bukan Arab je, dunia mungkin tanah Melayu pun ada, kita je tak tahu kan. Kalau kat orang putih tu memang ada lah. Kat negara orang putih Lincoln yang hapuskan sistem perhambaan kan, Lincoln. Tapi dalam sejarah Islam ni dah ada usaha untuk menghapuskan sistem perhambaan, iaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahulah salah seorang isteri Nabi ni bekas hamba salah seorang, Maryah Al-Qibtiyah itu hamba. Maryah Al-Qibtiyah itu hamba yang dimerdekakan. Dia ni Maryah Qibtiyah ni dia asalnya adalah perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi. Maryah ni orang Mesir lah. Ingat orang Mesir bukan orang Arab Orang Mesir ni orang Afrika. Kena faham tu. Yang kita kata Mesir Arab ni sekarang. Kalau kita tengok dalam orang Arab panggil kharitah tu, peta-peta. Kalau kita tengok dalam peta, dia bukan bawah semenanjung Arab Mesir. Firaun tu, tu bangsa betul Mesir. Firaun, Musa Bani Israel. Nabi Musa tu bangsa Bani Israel. Firaun tu Mesir betul. Orang panggil Koptik. Koptik tu Qibti. Asalnya lah Al-Qibt. Orang putih sebut Egypt. Kan? Sebenarnya Al-Qibt. Orang putih sebut Egypt. Sekarang orang panggil Koptik dia panggil. Itulah bangsa asal Mesir. Firaun itu bangsa Qibti. Sebab tu badan dia besar. Tengok orang Arab Mesir kan, badan dia besar, lepas tu rambut dia kerinting. Kalau compare dengan Arab lain tu. Sebab dia dua bangsa berbeza Mesir. Kalau kita tengok sejarah Mesir lah. Jadi masa Nabi Muhammad jadi nabi, masa Nabi Muhammad jadi pemerintah di Madinah, tahun 6 Hijriah, Nabi buat perjanjian Hudaibiyah. 6 Hijriah. Nabi buat perjanjian Hudaibiyah, iaitu tidak berperang di antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Dalam perjanjian itulah. Jadi bila tak berperang, Nabi guna peluang itu untuk hantar utusan Nabi jumpa dengan raja-raja dalam dunia untuk ajak mereka pada Islam. Peluang tu ambil. Sebelum tu tak boleh, sebab kalau keluar kena serang kan. Jadi Nabi Muhammad guna peluang itu, hantarlah wakil-wakil Nabi jumpa dengan raja-raja dunia ni, ajak mereka kepada Islam. Antaranya Heraklius, raja Rom pada masa tu lah. Pusat pemerintah dia Turki lah hari ni. Constantinople orang panggil. Constantinople. Orang Arab sebut Constantinia. Kita sebut Constantinople Dia pusat pemerintah dekat situ lah. Rom Timur. Dia Rom ni ada dua, Rom Timur, Rom Barat Yang kita sebut ni Rom Timur. Tu asal dia. Ada pula beberapa raja-raja lain, antaranya Raja Bahrain. Nabi hantar utusan ajak dia masuk Islam. Ada satu lagi adalah Raja Mesir. Raja Mesir sebutan orang Qibti, bila sebut raja sebutan ialah Firaun. Firaun tu bahasa Qibti. Makna Melayunya raja lah. Kan? Sebab tu ada Firaun dia beriman, ada. Jangan buat terkejut pula. Ada Firaun yang beriman. Yang kafir tu pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf. Yusuf AS kan dia duduk kat Mesir. Kan Raja Mesir tu kan masuk Islam masa tu kan. Itu raja yang beriman. Itu Firaun yang beriman, Raja Mesir pada era Nabi Yusuf AS. Lepas tu lah 1000 tahun pula dengan Nabi Musa, antara Nabi Musa Nabi Yusuf tu kan. Sejarah dia begitu. Jadi bila ada pemerintah, menjadi kebiasaan orang dahulu kalau buat kita panggil sekarang diplomatik. Hubungan diplomatik.
Ni bahasa sekarang ni Nabi Muhammad jumpa dengan hantar wakil, jumpa dengan Raja Mesir, ajak Raja Mesir ni pada Islam. Bila hantar surat lah, dia hantar utusan tu bawa surat, dia pun baca lah surat-surat Nabi SAW tu kan. Jadi Raja Mesir ni dia berbangga, dia seronok. Sebab ada satu lagi kerajaan baru buat hubungan diplomatik dengan aku. Menjadi kebiasaan orang dahulu, raja ni kalau seronok dia bagi hadiah. Dia bagi harta lah apa. Ada satu lagi amalan orang dulu, bagi perempuan. Sebab perempuan ni mata benda dulu. Ingat ni jahiliah ni. Alhamdulillah Islam datang, dia tukar cara fikir tu kan. Itulah kelebihan Islam ni. Dia bagi hadiah perempuan. Perempuan tu Maria tu lah. Maria Al-Qibtiyah. Bila sampai dekat Madinah ni, utusan tu bawa lah dengan surat Nabi hantar ke dia. Dia dah baca, dia pun tak apalah, aku tak nak masuk Islam. Tapi walau bagaimanapun aku seronok, korang dah buat diplomatik dengan aku bagi hadiah. Seorang perempuan, Maria Qibtiyah. Itu yang kahwin dengan Nabi. Kan? Jadi maksudnya salah seorang isteri Nabi adalah bekas hamba. Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah tu Qibti. Maria lah nama dia. Qibtiyah tu nama kampung dia, bangsa dia. Qibti Ada seorang lagi kalah dalam perang. Perang kalah. Kena tawan. Lepas tu Nabi ambil buat isteri. Apa dia? Bukan, Ummu Salamah. Ummu Salamah, bukan Juwairiyah. Juwairiyah tu anak kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan tu ketua kerajaan tu, bukan biasa tu. Ummu Salamah. Ummu Salamah. Bapa dia Yahudi. Sorry. Bukan Ummu Salamah, bukan Ummu Salamah. Allah tak ingat nama perempuan ni. Bukan Ummu Salamah, bukan Ummu Salamah. Salah orang. Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Ingat juga. Safiyah nama dia. Bapa dia Huyai. Huyai itu ketua Yahudi Bani Qainuqa. Dekat Madinah ni ada 3 Yahudi besar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Ada satu Nasrani. Namanya Nasrani Bani Najran. Itu nak cerita kemajmukan masyarakat Madinah masa tu. Masyarakat majmuk ni Madinah. Kan? Macam Malaysia lah kot. Nak compare kan. Melayu, Cina, India. Kalau pergi ke Mekah, satu Arab. Kalau ada bangsa lain, hamba. Selalu macam tu kan. Tu kalau kita nak faham konteks zaman tu Jadi bila disebut hamba, Nabi Muhammad SAW ni antara yang Nabi telah lakukan, bahkan itu ajaran Islam, merdekakan hamba. Diberikan balasan paling cukup besar lah. Itu yang dianjurkan dalam Islam makanya Nabi Muhammad SAW dia kahwin Maria Qibtiyah. Jadi Maria Qibtiyah tu dimuliakan oleh Allah. Sebab dia kahwin dengan Nabi. Satu, yang kedua, asalnya hamba dimerdekakan. Lebih dah. Yalah, kita tengok hamba ni macam mana kita Malaysia cukup tengok Bangla macam mana agak-agak. Orang Malaysia tengok Bangla macam mana agak-agak. Kita kat Malaysia tengok Bangla pun tengok Bangla. Dia pandai rekeh ke Bangla tu. Kalau pergi negara Arab, orang Arab dia tengok orang Afrika, Allahu Akbar. Dia tengok macam tu. Dia nak maki-maki Tak payah cerita orang Arab tengok orang Afrika, orang Arab tengok orang Malaysia cukup dah. Orang Arab tengok orang Malaysia. Anda cerita ni bukan Arab Mekah Madinah ni. Anda sebut ni Arab Mesir. Dia tengok kita ni Allah, lekeh sangat dah. Anda ingat masa anda belajar dulu, orang Arab panggil kita orang Malaysia ni Hongga Bongga. Hongga Bongga. Anda mula sampai aku tak faham, kenapalah orang Arab bila tengok orang Malaysia Hongga Bongga. Apa kes Pak Arab ni? Arab Mesir lah. Ni bukan Arab kat bandar, ni Arab kampung. Dia pernah lekeh kat kita, dia panggil Hongga Bongga. Rupa-rupa tahun tu keluar satu filem. Kalau kita tahu filem Jackie Chan, tajuk je UMI. Tak ada kan filem tu kan? UMI. Dalam filem tu, kalau kita baca, kalau kita tengok filem tu, yalah aku tengok gak filem tu. Dan orang kata ustaz ni bagus tak ada. Ana Hindustan tu ada filem-filem tu 7-8 kali tengok. Kan Kuch Kota tu 7 kali tengok tu. Kan. Kadang-kadang kita tengok watak Rahul tu rasa macam aku je kat situ. Perasan kita kan. Kalau tengok filem UMI, ada satu babak dalam filem tu Jackie Chan dikejar oleh orang pakai cawan. Kan? Masa dia kejar dia, Hongga Bongga, Hongga Bongga, Hongga Bongga. Orang Mesir mati-mati dia kata kita orang Malaysia ni pakai cawan. Sebab apa? Salah kita juga. Iklan emas bubuh gambar yang pakai cawat tu lah, yang Sarawak tu. Betul tak? Kita nak tunjuk kebudayaan kita. Kan? Kan orang kat Sabah Sarawak apa kan? Dia pakai tu lah.
Sarawak kan? Kan pakai macam tu. Kita pergi sebar iklan iklan emas. Orang Arab pergi tengok. Oh, orang Malaysia macam ni. Maka bongga-bongga. La ilaha illallah. Ada satu cerita kawan Ana ni. Dia kena jalan-jalan pergi kelas kita ke, dan jumpa Pak Arab honga-bonga. Ada kawan seorang tak puas hati. Apa nak panggil kita honga-bonga? Last sekali ya, kita naik kapal terbang ni ada postcard kan. Postcard tu ada gambar KLCC. Dia bawa dalam beg dia tu. Sampai jalan tengok ada Pak Arab honga-bonga. Dia geram, dia pergi, dia pegang tangan Arab. Kenapa kau panggil kami honga-bonga? Oh, marah dia ni. Kan? Oh, marahlah ni. Bertengkar lah dengan Pak Arab. Bertengkar Arab ni tak menang sebenarnya. Tapi dah mamat tu nak bertengkar juga. Dia pasal lah. Dia bertengkar. Last sekali kawan tu geram, tak kerti nak jawab. Dia keluar postcard. Dia kata, Aina hadha ni, kawan ni. Ni. Tunjuk KLCC tu lah. Ni Aina hadha. Dia pun tengok Arab. Ni cerita Arab kampung Dia tengok hadha Amerika. Ini Amerika kata dia. Dia kata Amerika, kata Pak Arab. Kawan kita lagi tak boleh jawab. Pening. Gaduh Pak Arab. Last kali bergaduh dengan Pak Arab. Tiba-tiba lalu kereta keldai. Kat sana ni kapal-kapal banyak kereta keldai. Kereta keldai, kereta kuda, kereta unta pun ada. Tapi best tu kereta unta dia kalau jalan ada lampu merah berhenti. Itu yang best tu. Tu anak kata mungkin unta kat sini masuk driving school kot. Nak fikir kan. Sebab lampu merah dia berhenti. Jadi kawan kita ni bila Arab kata ni kereta keldai ni ada tak kat negara kamu? Dia tunjuk kereta keldai. Dia tunjuk kereta keldai ada kat kamu. Kita orang Malaysia nak tunjuk kita hebat. Kawan Nana ni nak tunjuk hebat. Dia kata kereta keldai ni tak ada kat negara aku. Arab ni kata apa? Lah teruk negara kamu. Kereta keldai pun tak ada. Dia faham macam tu pula. Nak ceritanya macam mana orang Arab dia tengok kita orang Malaysia. Macam mana orang Arab dia tengok orang Afrika. Faham tak? Bayangkan kita hidup pada zaman Nabi, tengok hamba. Macam mana kakak? Tengok hamba, oi. Macam nak sepak-sepak macam tu je lah. Faham tak? Tak ada nilai orang Arab. Tapi Islam datang, Nabi Muhammad ada hamba ni, Nabi buat isteri. Wih. Nampak cara Nabi angkat darjat manusia tu kan? Apa ni, Sofiyah binti Huyai contoh. Bapa dia Yahudi besar. Sebab dalam 3 Yahudi ni, Qainuqa, Quraizah, Bani Nadir, yang paling ketua tu Bani Nadir tu, Bani Nadir ketua dia bapa pada Sofiyah tu lah, Huyai nama dia, Huyai bin Al-Akhtab. Lepas tu kalah perang, anak dia kena tawan, Nabi ambil buat isteri, merdekakan dia jadi isteri. Betul tak? Ini cara Nabi Muhammad memulihkan manusia lah kan. Tambahan pula dalam Islam tu ada satu sistem, banyak benda-benda kifarat itu dibayar dengan merdekakan hamba. Kan? Itu Islam ajar kan. Bersetubuh dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan, kifarat dia merdeka hamba dulu. Tu sistem lah Islam. Kalau kita fikir balik, Islam ni memang dia merentasi zaman lah. Itu kelebihan Islam ni kan. Cuma orang tak nampak tu je. Sebab kita tak kaji, tak teliti. Kalau kita kaji, kita teliti, kita akan nampak kelebihan yang ada pada agama Islam kan. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala kurniakan kita ni sebagai Muslim. Alhamdulillah kan, syukur pada Allah. Taib. Jadi bila Allah Ta'ala kata walladzina yu'minuna bil ghaib, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, Al-Quran itu, orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Dia guna ka ni, engkau lah. Engkau ni maksudnya merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Al-Quran lah. Nabi Muhammad bila sampai dekat Madinah, Nabi berhadapan dengan kelompok Yahudi dan Nasrani. Masa Nabi duduk kat Mekah, yang tu bergaduh dengan Pak Arab. Cerita Nabi dengan Abu Jahal, Abu Lahab kan. Itu sebelum hijrah sebenarnya. Masa di Mekah tu ada bergaduh tu. Mari Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam cerita. Tapi bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi dah berhadapan dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kita kena faham konteks tu kan. Jadi bila Allah Ta'ala kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang bertakwa itu adalah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Secara tersirat sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu orang Yahudi tu, dia orang kena beriman dengan Al-Quran juga. Jangan dia beriman kitab kawan je. Sebab orang Yahudi ada kitab dia, Taurat. Orang Nasrani orang ada Injil kan. Dia ada Taurat, orang Yahudi lah. Orang Nasrani Injil. Jadi bila dia ada kitab masing-masing, dia orang pegang kitab kuat-kuat. Dia pegang kitab betul-betul kan. Jadi bila beriman dengan kitab, tiba-tiba Allah Ta'ala kata nak jadi Muslim ni macam mana?
kamu tak boleh berpegang dengan Taurat dan Injil, tetapi kamu kena pegang Al-Quran. Maksudnya dalam konteks ayat, asalnya diturunkan melibatkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Semua, sebenarnya untuk semua belaka. Terlebih sikit tu sebenarnya macam nak sinis kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Faham tak? Tu konteks ayat yang clear tu. Bila sebut beriman dengan Al-Quran, orang Yahudi pun kena beriman dengan Al-Quran, orang Nasrani pun kena beriman dengan Al-Quran. Itu kena clear tu asas tu. Jadi bila kita sebut beriman dengan Al-Quran, kenapa orang Yahudi dan Nasrani kena beriman juga dengan Al-Quran? Itu timbul soalan tu. Kenapa Kalau ada orang beriman dengan Taurat Injil, apa masalah? Kita bikin itu pula. Okey, nombor satu, kita kena faham beza Nabi Muhammad dengan Nabi lain adalah Nabi Muhammad untuk semua manusia. Adapun Taurat dan Injil untuk kaum tertentu sahaja. Tu Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis. Nabi kata, yub'atsu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Nabi SAW kata, para nabi dahulu diutuskan untuk kaum tertentu sahaja, aku diutuskan kepada semua manusia. Apa beza ni? Jadi bila Nabi Muhammad diutuskan kepada semua manusia, orang Yahudi dia kena pegang lagi tak Taurat? Tak ada pegang lah Taurat. Dia kena beriman Al-Quran. Orang Nasrani, dia kena beriman tak dengan Injil je? Tak, dia kena ikut Al-Quran dah. Apatah lagi, dalam Taurat dan Injil memang ada menyebut kedatangan Nabi akhir zaman. Taurat Injil memang ada. Masalahnya telah diselewengkan. Itu isu lain pula lah. Benda tu ada cerita dalam Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Celakalah mereka yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka dakwa itu datang daripada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata celakalah mereka yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka dakwa itu datang daripada Allah. Punca dia apa dia? Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah yang ayat 100 kata lebih nantilah, tu lambat nak jumpa tu. Tahu bila nak jumpa ayat tu kan. Tapi kita sebut dulu, Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran kisah berkait dengan orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum kedatangan Nabi. Yang bila dia orang baca Taurat, bila dia orang baca Injil, bila berlaku perang, mereka ni nak bagi mereka ni menang perang. Macam mana nak buat? Macam mana nak bagi menang perang? Antaranya adalah konsep bertawassul dipanggil. Tawassul Kita doa ni ada satu konsep bagi tawassul. Kadang-kadang orang duk bergaduh hari ni lah, tawassul ni boleh ke tak, haram, bid'ah tak, macam-macam keluar. Dia tawassul ni kita menggunakan perantara untuk nak bagi doa kita mustajab. Menggunakan perantara untuk nak bagi doa kita mustajab. Yang disepakati oleh ulama adalah 3 lah. Yang itu khilaf. Yang pertama, tawassul dengan nama Allah Ta'ala. Makanya bila kita berdoa banyak menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawwab tu kan. Semua-semua nama Allah tu lah. Ya Allah, dengan nama yang mulia bagimu ya Allah, tolong mustajab doa aku nak bergiam-giam. Itu dia panggil tawassul dengan nama Allah. Yang kedua yang disepakati oleh ulama adalah tawassul dengan orang hidup. Tawassul dengan orang hidup. Contoh, orang pergi ke Mekah. Kita pergi jumpa dia. Ji, depan Kaabah tu doa untuk anak sama je. Asal tak? Kita minta orang doa untuk kita. Itu tawassul tu. Dia panggil tawassul dengan orang hidup. Sepakat ulama kata boleh. Kan? Kes ni banyak berlaku antara Nabi dan sahabat. Sahabat Nabi pernah jumpa Nabi Rasulullah, doa pada aku, biar minta kan. Banyak kes kan. Itu sepakat ulama kata boleh. Yang ketiga, tawassul dengan amal soleh yang kita buat. Amal baik yang kita buat. Pergi dekat masjid, pergi kat surau, bubuh duit dalam tabung, lepas tu doa, ya Allah, tak ada aku bubuh dalam tabung RM2. Ya Allah, ini amal soleh, tolong mustajab doa aku nak berjam-jam. Itu dipanggil tawassul dengan amalan soleh yang kita buat. Tapi ada yang lain, khilaf. Antaranya tawassul dengan orang yang dah mati. Ada orang tu soleh, taat pada Allah. Contohlah kan, mati dia ni, kita apa pergi kat kubur dia, aku tawassul dengan kesolehan orang ni, aku nak berjam-jam minta kan. Itu tawassul dengan orang mati tu. Boleh ke tidak? Itu khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata boleh. Apa bagi karamah lah apa macam tu lah kan. Itu khilaf tu. Ada ulama kata haram, ada ulama kata boleh. Khilaf tu, tak sepakat tu.
Apa hujah ulama mengatakan tak boleh? Soalan dia dulu. Apa hujah ulama kata tak boleh dan apa hujah ulama kata boleh lah. Hujah ulama yang mengatakan boleh, kita sebut tak boleh dulu kot. Pandangan yang kata tak boleh dulu kan. Pandangan yang kata tak boleh ni, dia orang kata benda itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Amalan tawassul dengan orang yang dah mati tu tidak pernah dibuat oleh Nabi. Ada tak kes Nabi Muhammad tawassul dengan Nabi-Nabi dulu? Nabi sebelum Nabi Muhammad kan? Tak ada. Kata tak boleh lah. Kenapa kita nak pandai-pandai? Tu hujah kata tak boleh lah. Kan? Tapi ada hujah yang kedua yang kata boleh ni pula. Yang pertama, ada kes berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Masa Umar jadi khalifah, ada satu sejarah kemarau panjang. Kan orang panggil Amul Maja'ah, tahun kebuluran. Masa Umar jadi khalifah tu kan. Hujan lama tak turun, kemarau lah. Makanya Sayyidina Umar ni dia pergi dekat kubur Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertawassul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab Al-Abbas bin Muttalib masih hidup dulu, ada satu sejarah kemarau panjang. Dia ni pernah berdoa, tolonglah turun hujan. Jadi doa dia mustajab. Jadi bila Umar pergi dekat kubur Al-Abbas bin Muttalib, dia kata dengan keberkatan Al-Abbas bin Muttalib yang dulu pernah kes kemarau panjang, dia berdoa, doa dia mustajab, tolonglah ya Allah mustajabkan doa aku untuk kali ni. Faham tak? Kan Al-Abbas dah mati dah. Nanti dia kata boleh tu. Tu hujah mereka tu. Dia kata boleh. Dan hujah yang kedua untuk mengatakan, bagi mereka mengatakan boleh ni, kes orang Yahudi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kisah tu ada diceritakan dalam Quran. Bila perang, mereka ni rasa macam nak kalah, dia orang tawassul. Tawassul dia orang, Nabi Muhammad bakal datang tolong bagi kemenangan pada kami. Nabi tak lahir lagi masa tu. Nabi belum dilahirkan lagi jadi itu dia kata hujah boleh bertawassul dengan orang yang dah mati, orang yang tak ada lagi. Faham tak? Itu hujah mereka lah. Dengar ni nak pakai mana satu? Kita tanya tu. Ustaz lagi cerita dulu, pandangan satu, pandangan dua kan. Anda kalau kuliah kat Melaka tu, kita mengajar fiqah. Kadang-kadang satu kes tu 3 pandangan kita buat. Kita kemukakan 3 pandangan ulama dengan dalil lah. Kita pun dengar ni mana satu nak pakai. Orang nak pakai mana satu. Kan? Anak kalau anak ni nombor 1 yang terbaik keluar daripada khilaf, yang terbaik lah. Keluar daripada khilaf nak faham macam ni ya. Mazhab Syafi'i kata sentuh isteri batal wuduk. Mazhab Hanafi kata tak batal wuduk. Betul kan? Mazhab Hanafi tu Bangla, Pakistan, macam mazhab dia tu. Sekarang ni mana yang kita nak amal? Yang terbaik keluar dari khilaf, pegang pandangan Syafi'i. Selamat. Tiba-tiba terpaksa pakai. Pakai ya. Kan? Terpaksa pakai yang sentuh isteri tak batal wuduk kan? Pakai lah. Gitu je lah. Tapi kita letak asas dulu, keluar daripada khilaf. Serupa juga dalam ni. Anda buat mari 2-3 pandangan ulama. Contoh 2 pandangan ulama dalam hal tawassul dengan orang yang dah mati kan. Ada 2. Satu kata haram, satu kata boleh. Bila khilaf, ambil sikap yang mana? Keluar pada khilaf dulu. Iaitu jangan buat lah. Kan? Jangan buat. Itu yang terbaik. Tiba-tiba ada orang buat. Jangan dia kata sesat pula kawan tu. Kan? Ra'i lah, tak apalah. Tapi aku nak yang ni. Aku rasa selesa dengan pandangan ini. Faham tak? Itu anda punya sikap lah. Kita tak boleh nafikan kewujudan perbezaan pandangan ulama. Sebab benda tu realnya berlaku. Dan kita kena hormat, kita kena ra'i. Sikap dia. Okey, jauh sangat. Mari sini balik. Nampak ni satu ayat juga lah malam ni. Kan? Jadi bila orang Yahudi dan orang Nasrani, dia orang baca Taurat, dia orang baca Injil, dalam kitab tu ada cerita kedatangan Nabi Muhammad. Jadi dia orang percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah besarnya adalah pada orang-orang alim Yahudi dan orang Nasrani. Di sebenarnya dunia ni, masalah besar dalam beragama ni, dia bukan orang biasa masalahnya. Masalahnya orang alim sebenarnya. Orang alim pun rosak habis, rosak umat tu. Kalau orang alim tak rosak, tak ada rosak pun umat tu. Orang biasa ni ikut orang alim cakap apa. Betul? Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Madinah, orang Yahudi kata, yang ni yang tok guru kita dulu cerita kedatangan Nabi Muhammad ni. Dia cuma mengajar Taurat Injil lama dah kan. Mengajar Nabi Muhammad akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Lepas tu dalam Quran, cerita dalam Taurat Injil, cerita Nabi Muhammad ni detail sebenarnya. Terperinci. Nabi jalan macam mana? Rupa paras Nabi macam mana? Rambut Nabi macam mana? Ada cerita. Dia ada cerita Nabi Muhammad SAW macam mana?
Tiba-tiba datang sungguh Nabi Muhammad. Oh, sudah. Masuk dekat Madinah. Nabi ni pergi ajar apa? Antara yang benda Nabi ajar ni, tak boleh riba. Antara yang Nabi ajar apa? Tak boleh riba. Haram riba. Pasar pada masa tu siapa kuasai pasar Madinah? Yahudi. Pasar Madinah ni dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Betul yang Nabi buat alternatif tu kan? Abdurrahman bin Auf buat pasar sendiri kan? Pasar Islam kan? Orang Islam belah buka pasar. Sebelum tu orang Yahudi yang menguasai pasar. Ekonomi Madinah masa tu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itu kena clear Nabi masuk, Nabi cadangkan satu sistem tak boleh riba dalam perniagaan. Jangan tipu, jangan banyak lah. Agak-agak jadi apa dengan orang-orang kaya, korporat-korporat Yahudi ni? Oh, dia kata bahaya. Ini bahaya. Faham tak? Jadi bila orang korporat Yahudi dah tergugat, ekonomi tergugat, nanti geng kita ikut dia. Cara macam mana? Yang tu timbul mempengaruhi orang alim. Bagi duit. Makan rasuah lah. Pasal kita makan rasuah lah. Bukan sedekah makan rasuah lah. Dia bagi rasuah pada orang alim. Kau pergi tukar balik cerita pasal Nabi Muhammad ni. Tu asal cerita dia. Edik sakan Taurat tu. Ambil Taurat, cerita Nabi buang. Kelirukan balik umat. Faham tak? Kelirukan balik umat berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila itu berlaku, itu yang Allah Taala tuai Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Itu asal cerita ayat tu. Celakalah mereka yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Nampak fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba summa yaquluna hadza min indillah. Dah tulis ni, ini datang pada Allah ni. Dia claim Allah Taala, padahal dia tulis. Betul Allah tak sebut liyashtaru nabihi samanan qalila. Mereka membeli kebenaran itu dengan harga yang murah. Nampak? Duit lah, rasuah. Tak saya cerita dia. Jadi bila Tok Guru dah seleweng, orang kabur pasal Nabi Muhammad. Kabur pasal Nabi Muhammad. Yang kabur tu siapa? Orang Yahudi. Dulu duk tahan Nabi Muhammad. Tapi bila terkabur, kekang Yahudi. Sebab tu kita tengok banyak kerosakan yang berlaku dalam kalangan umat bermula daripada orang-orang alim. Orang alim tidak bertanggungjawab dengan agama. Betul kan? Quran cerita lama dah. Hari ni kita jumpa pula. Tu. Dulu kita Quran cerita lama dah baca betul-betul hayati ya Allah. Skrip dia sama, pentas berbeza. Tu bahasa orang sastra lah tu. Realnya berlaku Ni Quran dah cerita Jadi bila orang Yahudi ni, Nabi Muhammad sampai di Madinah, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada orang Islam, dan rupanya bukan orang Islam je, orang Yahudi dan orang Nasrani pun perlu jadi Islam. Dia tidak dibataskan dengan kitab Taurat dan Injil sahaja, bahkan dia kena beriman dengan Al-Quran juga. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala kata alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kena beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang Yahudi kena beriman dengan Quran. Kita kena beriman sahabat Nabi tu memang awal-awal lagi dah beriman kan? Sebab itulah ayat ni Allah Ta'ala mulakan beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu clear, nombor satu kan. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa ma unzila min qablik. Kena beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang sebelum pada kamu. Apa kitab sebelum Nabi Muhammad SAW? Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa kan? Baca Quran. Suhuf. Jadi kitab Taurat, Injil, Suhuf. Mahabharata tak ada masuk lah kot. Zabur. Kan? Ada Mahabharata, Veda. Wallahu a'lam lah. Ada satu lagi agama Confucius. Atau ada agama dekat Jepun tu agama Shinto. Betul kan? Ulama Islam ni berdebat, bahas panjang lebar berkenaan dengan agama Ahlul Kitab. Ahlul Kitab kan? Taurat Injil ni orang panggil Ahlul Kitab kan? Tapi timbul persoalan, Hindu Ahlul Kitab ke tak? Sudah. Confucius Ahlul Kitab ke tak? Apa lagi? Shinto Ahlul Kitab ke tak? Besar debat ulama berbahas tentang tajuk tu kan. Dalam bahasa kita bercakap ni pecah kitab berbahas kan. Rata-rata ulama-ulama Islam ni bila sebut
Ahli kitab ni Yahudi Nasrani. Dua tu, Yahudi Nasrani. Imam Syafi'i kata macam tu. Imam Abu Hanifah pun kata macam tu. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Tapi Nabi Muhammad kata yub'atsu al-anbiya liqaumihi khassatan. Para nabi dulu diutuskan kepada kaum tertentu. Maknanya kaum tu ada nabi dia. Dan nabi kaum ni bukan ada Bani Israel je. Ada bangsa lain kan? Bangsa lain. Dalam kalau kita baca sejarah Maharaja Cina tu, tamadun dia orang lebih awal pada Islam, okey? Ratus ribu tahun tamadun dia orang. Cuba baca sejarah Maharaja Cina. Kalau kaji baca lah. Dia ada, kalau kita baca sejarah 3 negara bertembung, ada nama raja tu Cao Cao. Ada raja tu nama Liu Bei. Ada nama raja tu apa lagi nama? Cao Cao, Liu Bei. Macam-macam nama aku tak ingat. Tapi suka baca lah sejarah ni. Sejarah dia orang ni bukan baru, lama Ada tak nabi di kalangan orang Cina? Alamak, selesai masalah. Tu kan. Sejarah India tu kan. India ni bukan baru sejarah tamadun dia. Tamadun dia lama. Lepas tu kadang-kadang ada ilmuwan-ilmuwan Islam buat kajian, siapa itu Plato, siapa itu Aristotle, siapa itu Socrates. Betul tak? Anda pernah dengar orang berwacana tentang isu ni, segala unsur-unsur kebijaksanaan yang ada pada Nabi Ibrahim AS, pada Nabi Idris AS, kebijaksanaan itu diungkapkan oleh Plato. Kalau baca buku Al-Jumhuriyah, cerita pasal Plato pula. Anda baca buku Plato tu, Arab panggil Republik, dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jumhuriyah. Dalam buku Plato Al-Jumhuriyah tu, dekat bab akhir, dia ada cerita kehidupan lepas pada mati. Plato pernah cerita kehidupan lepas daripada mati. Kalau tak ada Nabi, kita faham ke hidup lepas mati ni? Kita faham cerita kehidupan lepas pada mati? Kita ni boleh tahu hidup lepas mati sebab Nabi bagi tahu. Kalau Nabi tak bagi tahu, kita pun tak tahu kan? Jadi kita percaya dan kita tahu base asas daripada apa yang diberitahu oleh Nabi. Tiba-tiba Plato bila dia bahas apa itu adil, dia kata adil di dunia ni tidak mutlak. Adil yang mutlak alam satu lagi. Dia pun cerita dalam Plato. Ya Allah, kita baca, ini macam baca buku Islam lah pula. Plato pernah cerita. Sebab tu ada tanggapan kata mungkin Plato tu adalah Nabi Idris. Kemungkinan. Kemungkinan anda tak sebut mesti ni. Ini tafsiran-tafsiran orang lah, sebab unsur kesamaan tu banyak, kan? Jadi bila timbul agama Hindu, agama Buddha, agama macam-macam agama lah. Sebab agama ni bukan agama baru, dia agama tua. Sebelum Islam dah ada dah agama-agama ni kan. Makanya bila sebut ulama-ulama Islam yang majoriti ni mengatakan ya, ahli kitab Yahudi Nasrani, adalah seorang ulama di Mesir tu, namanya Abduh, Syekh Muhammad Abduh ni apa ni bukan ustaz ni Abduh salah nak faham pula. Ni Abduh ni kawan-kawan kita je kan. Abduh ni dia syarahkan ayat Quran. Sebab dalam satu ayat Allah Taala kata innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Allah Taala kata sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan sabiin. Ada perkataan sabi, yang mana mereka itu beriman dengan Allah, hari akhirat dan beramal amal soleh. Makanya kata Syekh Abduh, kalau mana-mana orang, mana-mana agama ada 3 perkara, maka itu ahli kitab. Kata Abduh lah, dalam kitab dia kan. Kitab Al-Manah, tafsir Al-Manah, kitab tu dia kupas. 3 perkara, kalau ada maka ahli kitab. Percaya pada Allah, percaya pada kehidupan lepas pada mati, satu lagi amal soleh. Dia pun sebut dalam kitab terang-terang, antara ahli kitab itu adalah agama Shinto. Alamak, dia terang-terang yang kata Shinto. Jepun tu. Yalah, mungkin ada Nabi di kalangan Jepun zaman awal tu kan. Kita dekat Malaysia ni, orang dok berdebat tentang agama Hindu. Dr. Zakir Naik pergi bersyarah konsep Allah ada dalam Veda. Mampus kita. Dan yang dok cerita ni Zakir Naik tu lah. Kita bukan reti kitab tu, kan? Dalam Mahabharata pun ada penggunaan kata Allah. Mahabharata, kita Hindu. Kita ingat balik dalam 5-6 tahun yang lepas, kita bergaduh isu penggunaan kalimah Allah untuk orang Kristian. Ingat dulu.
bergaduh lah, ada ke tidak kan. Berkenaan orang kafir boleh guna ke tidak tu kita bincang tu lain lah. Perbahasan dia panjang sangat. Yang nak ceritanya, masa tu ada satu pertemuan ketua-ketua agama dekat Malaysia bertempat dekat Damansara Utama. Pertemuan itu yang lead itu adalah Perdana Menteri hari ni lah, Anwar Ibrahim. Dan Ana ni syukur Alhamdulillah dapat nyebutan. Kita pun pergi. Rupa-rupa dekat Malaysia ni agama yang macam Shaolin pun ada. Yang kepala botak 3 titik dari tu kan. Ada juga kat Malaysia ni, rupa nak tahu. Ana ni wujud dapat jemputan. Pergi. Ha? Tak tahulah agama apa, tapi kita duk ingat Shaolin lah. Shaolin Buddha. Buddha cara dia kan. Sebab Buddha ni pun banyak kategori rupanya. Kan? Hindu pun banyak kategori rupanya. Macam agama Mahatma Gandhi. Dia bukan Hindu, pure Hindu tau rupanya Mahatma Gandhi ni. Dia ada agama dia. Ana ada baca lah pasal sejarah Mahatma Gandhi ni. Tak apa, itu cerita waktu lain. Banyak benda aku ingat habis aku dah keluar. Lead tu, pertemuan Tuan Ibrahim buat pertemuan. Agama Ana dekat belakang lah. Kita budak kan, duduk kat belakang lah dengar kan. Dan wakil daripada orang Islam yang bercakap pada masa tu adalah Tugu Haji Abdul Hadi Awang. Masa tu, dia ingat lagi Tuan Ibrahim lead. Lepas tu, saya tak seorang cakap. Last kali Tuan Haji bercakap di sebelah Tuan Ibrahim pada masa tu. Masa tu tak gaduh ya. Kawan baik tu kan. Kita cakap. Ada seorang ni, wakil Hindu. Dia kata sebenarnya bukan dalam agama Kristian je dalam isu penggunaan kalimah Allah. Sebenarnya agama Hindu pun ada penggunaan kata Allah. Terkejut aku masa tu. Ya, Hindu pun ada. Dia pun pergi baca kitab dia lah. Dia buka kitab dia, dia baca dalam sebutan Tamil lah. Kita ni dengar sebab dia bunyi Tamil kan, kita tak pernah faham. Kita perhati, lah penggunaan kalimah Allah. Dia baca dalam laras dia punya tertib apa? Tajwid dia lah kot. Qiraat dia. Dia baca, Ana nak tergelak masa tu. Tuan Ibrahim dengar, dia dengar. Habis kawan tu baca, dia kata sedap juga kan. Tuan Ibrahim kata kacau Tuan Ibrahim ni. Dia boleh kata sedap pula, kata Tuan Ibrahim. Jadi dia baca, rupa-rupa dalam kitab dia pun ada penggunaan kata Allah. Jadi kalau kita fikir kitab ni percaya pada Allah, satu selesai dah situ. Betul tak? Yang kedua, dalam Hindu ada tak konsep kehidupan lepas pada mati? Kan ada konsep nirvana. Nirvana ni syurga cara dia lah. Syurga cara dia kan, sebut awal tu. Sebab syurga cara kita lain pula. Kan? Ada nirvana. Hindu bila mati, mayat dia buat apa? Dia bakar kan? Betul tak? Dia bakar mayat dia. Ada satu hadis Nabi SAW. Dia pula Sahih Imam Bukhari pula riwayat. Ana cerita hadis ni dekat Dr. Nurwanuti. Temenung Dr. Nurwanuti. Dalam hadis tu, Nabi Muhammad pernah sebut berlaku pada orang sebelum zaman Nabi SAW. Yang dekat-dekat nak mati ni, dia bagi wasiat pada anak dia. Tolong bakar mayat bapa. Bakar mayat bapa, lepas tu debu mayat tabur kat udara. Bapa bagi wasiat macam tu. Mati ni buat sungguh lah. Tabur udara. Dan Nabi bagi tahu, dia buat macam tu pun dia akan dikembalikan balik berjumpa dengan Allah. Dan Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat macam ni? Ni cerita dalam hadis Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat macam ni? Dia kata apa? Ya Allah, aku tahu kau ada. Dan aku tahu bahawasanya konsep syurga dan neraka. Apabila buat baik, masuk syurga. Kalau buat jahat, masuk neraka. Aku dah ingat balik, jahat aku ni banyak sangat. Aku takut masuk neraka. Makanya aku bagi wasiat pada anak aku, biar aku dibakar supaya aku tak masuk neraka. Oh, dia boleh fikir macam tu. Dia bakar dulu. Jadi sebab itulah aku suruh mayat aku dibakar. Cumanya aku tak nak masuk neraka ni, jadi tak tabur debu mayat aku kat udara. Allah Ta'ala bagi tahu, dengan rahmat aku kamu masuk dalam syurga. Hadis Sahih Bukhari. Bakar mayat ni ada dalam hadis Nabi rupanya. Cerita umat sebelum zaman Nabi SAW. Dalam dunia hari ni Hindu tak buat. Betul tak? Cina ada. Cina pun ada kan? Jadi di situ kita rasa unsur kesamaan dengan ahlu kitab tu ada. Tapi Ustaz, percayaan dia guna Allah macam mana? Cuba Yahudi Nasrani. Allah macam mana? Yahudi dia faham Allah tak sama kita faham. Nasrani faham Allah tak sama je kita faham. Betul kan? Dia faham Allah Ta'ala tu ada anak. Nasrani, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala tu ketiga daripada tiga. Ada?
Betul tak? Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah. Berkata orang Nasrani Isa anak Allah. Maksudnya faham Allah kita dengan dia beza kan? Masalahnya konsep Allah tu ada ke tak? Itu asal dulu. Nak faham macam mana tu faham waktu lain kan? Jadi maksud di sini, kalau Yahudi Nasrani dikatakan dalam kitab, unsur kesamaan tu ada pada agama Hindu. Sebab tu Abdul kata Shinto. Syekh Muhammad Abdul kata Shinto Nah tu konsep Alkitab lah Dah lah, cerita ni bukan kena pergi jumpa dia orang kita geng, bukan macam tu maksudnya. Yang nak cerita ni, ini berlaku perbahasan dalam kalangan ulama-ulama Islam. Nampak asas. Tapi Islam datang, semua agama-agama ni sebenarnya dah terbatal sepatutnya. Semua agama-agama sebelum datang Nabi Muhammad SAW ni, walaupun diamalkan, apabila datang Nabi Muhammad, semua agama-agama ni sepatutnya terbatal, sepatutnya. Kalau orang tanya apa dalil? Ayat ni lah ni. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kena beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bila sebut umat Nabi Muhammad, janganlah duk nampak orang Islam je. Orang Hindu pun umat Nabi Muhammad sebenarnya. Orang Kristian tu pun umat Nabi Muhammad. Orang Nasrani tu pun umat Nabi Muhammad. Kita duk kata umat Nabi Muhammad, habis yang kafir-kafir tak termasuk. Tak. Dia orang pun umat Nabi Muhammad. Nampak apatah lagi kita lah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila sebut umat Nabi Muhammad, bukan mesti orang tu ikut Nabi Muhammad. Kita orang Islam ni berlambak tak ikut Nabi Muhammad pun. Biar claim umat Nabi Muhammad pun. Umat Nabi Muhammad kira dia paling berasap lah. Tapi tinggal agama pun boleh tahan juga. Kan? Orang Yahudi tu pun umat Nabi Muhammad, orang Nasrani tu pun umat Nabi Muhammad, orang Hindu pun umat Nabi Muhammad, orang kat Jepun Shinto tu pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beza dia orang kita? Kita ikut betul-betul ajaran Nabi Muhammad, dia orang tak ikut. Tu je. Kan? Apa clear Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang bertakwa itu dia kena beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau yang Muhammad, Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang sebelum pada kamu. Kita kena beriman dengan Taurat dan Injil. Tapi bukan mesti kita amal. So maksudnya Ustaz, kalau kita kata apa yang beriman dengan kitab sama yang lain tu, maksudnya kalau Injil tu dah ada di ubah tu, nak ada kita tak juga. Ya. Itulah, aku tak faham. Okey, sebab tu kita kena clear balik dasar bagi Islam itu dalam beribadat, dalam beramal adalah taat. Ingat kita dah cerita itu kan? Ya. Taat. Asas bagi beramal dalam agama Islam ni adalah taat. Clear dulu Contohnya semayang. Bila sebut semayang dengan taat, makanya kita kena berwudu. Taat. Betul tak? Kalau atas nama taat juga, orang perempuan datang haid tak boleh semayang. Kalau dia semayang juga, haram pula, berdosa pula kan? Kenapa pula dosa? Kan ibadat semayang tu. Sebab tidak taat kat situ. Ibadat ni mesti taat. Tu kena clear Inilah yang membezakan agama Islam dengan cara Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani ni ikut apa yang terlintas dalam kepala tok guru dia. Guru kata, puasa. Tok guru cakap. Kita Islam kan macam tu. Tok guru kata, iyalah tok kata. Mana Qurannya, mana hadisnya. Itulah Islam kan. Sebab apa kita tanya Qurannya, hadis? Taat tu lah. Taat tu penting kan. Jadi bila kita sebut percaya, satu tajuk. Taat, satu tajuk yang lain. Faham Bila kita sebut beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Quran, kena ikut Quran tu. Dan Quran tu bagi tahu tak boleh amalkan Taurat dan Injil. Dan Quran tu juga bagi tahu kena beriman dengan Taurat dan Injil. Nampak beza dia? Jadi bila sebut beriman, tajuk dia adalah taat. Bila taat, maka adalah amal. Faham Makanya bila kita kena beriman dengan Taurat dan Injil, isu dia taat dengan Quran. Quran bagi tahu tak boleh beramal dengan Taurat dan Injil. Clear Kalau pergi tajuk taat, nampak ayat ni. Beriman bukan mesti beramal. Faham Beriman bukan mesti beramal. Sebab tu beriman tak Taurat Injil? Beriman. Tapi amal tak? Tak amal. Kenapa tak amal? Taat. Quran kata tak boleh ikut kitab dia. Faham tak? Orang tanya ayat mana pula Ustaz? Kita tanya ayat pula. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha
Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat itulah. Kami tidak akan menasahkan satu ayat ataupun kami melupakan satu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik daripada itu. Apa yang lebih baik itu? Quran pula. Jadi Taurat Injil itu telah dimansuhkan hukum dia. Faham ayat Quran tu kata Taurat Injil mansuh, tak boleh amal. Tak boleh amal lah. Tapi dia bagaimana? Bagaimana lah? Percaya Jadi percaya mesti diikat dengan taat. Jangan percaya mesti beramal. Tak, nanti dulu. Kena clear tu. Kenapa kamu sembahyang? Taat. Allah Ta'ala suruh sembahyang. Kenapa kena puasa? Kena puasa itu sebab taat. Faham Habis kalau dia sebut puasa, Quran tak sebut pasal puasa, tak ada ketaatan, saja nak buat, boleh? Tak boleh buat. Dia kena clear atas tajuk taat. Jadi kita beriman dengan Taurat dan Injil, memang kena beriman. Tapi kena ikut tak? Tak boleh ikut. Tak boleh amal tak boleh ikut. Kenapa tak boleh amal? Taat. Quran kata kitab itu mansuh. Tu kena clear Satu, antara benda yang kita boleh belajar juga, inilah sikap kita terhadap kebenaran. Benar adalah benar, walaupun datang daripada orang lain. Betul tak? Yahudi Nasrani tu banyaklah tak betul tu, tapi celah-celah tu ada yang betul. Mengaku je lah betul ni, kan? Masalah kita ni, yang betul ni datang dari geng kita. Kalau bukan geng kita, tak betul belaka. Tak betul cara fikir lagu tu. Betul kan? Kalau kita baik fikir, tengok dalam ayat Allah Ta'ala kata beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang sebelum pada kamu. Kita kena beriman dengan Taurat Injil, walaupun kita tak aman. Maksudnya kebenaran adalah kebenaran, tak kira datang daripada siapa. Betul kan? Kita ni lah geng kita je. Kalau orang politik ni daripada parti dia je. Dia bukan kita orang parti sana, orang kita pun ada macam tu. Tak betul sebenarnya caranya tu. Kalau dia musuh kita, musuh, bukan musuh masa kena bergaduh tu, bukan. Berbeza parti lah sebagai contoh. Tiba-tiba dia cakap tu betul, katalah betul, apa masalah? Betul tak? Mengaku ni betul. Kita ni ada pimpin kita, kita kagum dia tahagaban lah, tiba-tiba salah, cakaplah salah. Tu apa? Masalah kita, tak ada, pimpin kita ni mesti betul. Dia buat salah ni, kita pun carilah dalil untuk nak kata betul. Ini berepek lah, berepek. Agama Islam tak ajar lagu tu. Islam ajar betul adalah betul, tak kira datang daripada siapa. Salah tetap salah, walaupun datang dari geng kita sendiri. Itu kena clear tu. Orang Islam kita dalam dunia pada hari ni kadang-kadang boleh fikir, orang kafir kalau buat betul macam mana pun salah. Dia tak baca Quran. Allah Ta'ala pernah mengiktiraf kebaikan orang Yahudi dalam Quran. Wa min ahlil kitab man in ta'man bi qintarin yu'addihi ilaih. Itu dalam surah Al-Imran. Lambat lagi nak jumpa. Tak bila nak jumpa tu ayat tu kan. Allah Ta'ala kata ada di kalangan ahlul kitab, orang Yahudi, kalau dia bagi duit, kalau kita bagi amanah duit yang begitu banyak, dia tunaikan amanah itu dengan baik. Quran surah Al-Imran. Ada di kalangan ahlul kitab yang kamu bagi duit begitu banyak pada dia, dia tunaikan amanah itu dengan baik. Quran bagi tahu. Maksudnya Quran mengiktiraf amanah orang Yahudi. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu sambungan, ramai yang tak amanah. Dia sebutlah, maksudnya kena iktiraf tak? Tidaklah kebaikan dia. Yang tak betul tu tak betul lah, yang betul tu betul. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang negara yang selamat. Ada dalam surah Hud. Lagi lambat nak jumpa. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Surah Hud. Allah Ta'ala tidak akan binasakan sebuah negara itu dengan sebab kesyirikan. Penduduk dia, rakyat dia, pemerintah dia, semua kafir. Allah Ta'ala tak binasakan jika penduduk itu saling melakukan kebaikan. Quran surah Hud. Maksudnya Tuhan mengiktiraf tak kebaikan orang bukan Islam kalau dia baik? Tidak. Maksudnya kebaikan adalah kebaikan, tak kira datang daripada siapa. Betul tak? Kebenaran adalah kebenaran, tak kira datang daripada siapa. Sebab kita kena ikut kebenaran tu bukan orangnya. Ikut orang belum tentu lagi betul. Yang pakai serban kena ikut. Nanti dulu. Sebab Abu Jahal pakai serban. Nanti dulu. Abu Jahal pula pakai serban. Kena clear tu kan. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran, tak kira datang daripada siapa. Kebaikan itulah kebaikan, tak kira datang daripada siapa. Itu asas kena fikir. Kita baca ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata beriman dengan Quran. Kena beriman kita sebelum ni. Bukan amal pun, tapi tetap kena beriman. Faham Maka Allah Ta'ala pun sebut sambungan ayat, kata Allah Subhanahu Wa Taala wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka kena yakin. Yakin. Kita berfikir,
Beriman dengan yakin. Anda dah cerita dari tu kan. Perbezaan di antara iman dengan yakin. Kalau ni agak linguistik sebenarnya, tapi ada cerita untuk anda guna laras yang agak-agak faham lah. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia orang panggil fi'il muta'addi. Muta'addi ni apa benda pula? Contoh dia macam ni. Masuk dengan memasukkan, sama ke beza perkataan tu? Keluar dengan mengeluarkan, sama ke beza? Bila sebut keluar, kita keluar. Mengeluarkan, ada benda kita bawa. Betul tak? Kalau keluar, kita yang keluar tu. Tiba-tiba macam Ana ni nak keluar, nak bawa beg keluar. Jadi ayat dia Wan Ji mengeluarkan beg. Tapi kalau Wan Ji keluar, Wan Ji tu keluar. Betul kan? Jadi dua beza kan? Dalam bahasa Arab ni, kan ibu bahasa Arab lah ni dia bila sebut keluar dengan mengeluarkan, dia panggil lazim dengan muta'addi. Ni ibu bahasa Arab. Tak apa. Tak sini faham. Tapi anda nak bagi faham ayat ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka perlu berusaha untuk meyakinkan. Terjemahan anda terjemahan anda ni. Tak tahu dalam digulis sini, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ini terjemahan apa ni, Pimpinan Rahman Kita baca terjemahan tak semestinya menggambarkan maksud sebenar. Sebab dalam ayat ni dia tak kata terhadap hari akhirat mereka yakin. Itu bukan terjemahan yang tepat. Walaupun boleh Yang tepatnya adalah terhadap hari akhirat mereka mesti melalui proses untuk mendapat keyakinan. Itu terjemahan ni. Mesti ada proses, macam keluar dengan mengeluarkan. Faham Dalam ayat ni, perkataan yuqinun ni, dia kena pergi pada ayat mengeluarkan itu, bukan keluar tu. Yakin, kita yakin. Ada satu lagi, kita berusaha nak bagi yakin. Faham? Jadi proses kat situ tu. Duduk temenung seorang, yakin. Masuklah hati kita. Satu lagi, kita belajar baru dapat yakin. Lain kan? Berusaha untuk nak timbulkan keyakinan. Dalam ayat ni dia guna perkataan yuqinun. Maksudnya dia bukan, kalau perkataan keluar tadi bukan keluar, mengeluarkan. Faham maksudnya di sini kita nak dapat keyakinan terhadap hari akhirat dengan proses. Bukan dia termenung datang. Tak. Macam mana? Bila berproses, belajar, beramal, faham dia kena ada usaha kat situ. Sebab ada benda kadang kita yakin, tapi ada benda tu kita tak akan yakin kecuali kita kena berhadapan dengan proses baru kita yakin. Contoh mudah ini bukan masalah tak gagal mempertahankan diri, bukan Orang semua kenal Anwar Ibrahim. Itu gagal mempertahankan diri tu. Sebab orang dah guna perkataan tu sekarang kalau puji Anwar Ibrahim. Ada orang ni dia kenal Anwar Ibrahim, tapi kalau kita tanya orang buta, dia kenal tak Anwar Ibrahim? Orang buta kenal juga. Tiba-tiba datang orang nama Anwar Ibrahim tu cakap depan orang buta. Cakap-cakap, dengar ke suara tu Anwar Ibrahim dah. Dengar ke suara tu lah. Sebab apa? Sebab dia selalu dengar cakapan Anwar Ibrahim dalam keadaan dia buta tu lah. Tapi pernah tak kita fikir orang suara macam Anwar Ibrahim ni bukan seorang? Tak. Ada orang nama Mustafa Kamil Ayub. Suara dia tu sebiji Anwar Ibrahim. Kalau tu tirai, mati-mati dia ingat Anwar Ibrahim ceramah. Kan? Ezam Makno. Ezam Makno seorang ahli politik dulu kan. Dia ceramah masa dia gaduh dengan Anwar Ibrahim, dia kutuk Anwar Ibrahim. Kita pun confuse. Anwar Ibrahim kutuk Anwar Ibrahim. Kan? Suhaimi faham. Banyak lah. Tak tu jadi, tak ramai. Pattern dia cakap macam dia. Berapa ramai Ustaz Nasaruddin Tantawi ceramah tu ingat tu jadi dah. Orang lain rupanya. Tiba-tiba Anwar Ibrahim tu bercakap, orang buta dengar. Anwar Ibrahim ni betul ke? Belum tentu lagi sebab takut-takut sama Makno mana tu. Betul kan? Macam mana nak buat? Dia kena proses tu. Nak proses untuk nak memahamkan, meyakinkan diri dia, orang yang bercakap depan dia adalah Anwar Ibrahim. Dia kena ada proses kat situ kan. Apa prosesnya? Suara betul lah. Lepas tu yang kedua apa? Jebat badan Anwar Ibrahim. Jebat dia tu lagu mana? Wangi-wangian dia pakai. Bila kena proses 1, 2, 3, 4, ya, ini Anwar Ibrahim, yakin. Faham Dia ada proses tu. Maka demikian juga yakin terhadap hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Nak yakin tu proses tu. Proses ni macam-macam lah. Belajar kan. Apa lagi?
beramal. Kan? Macam yang sebut percaya, dia datang amal kan. Proses-proses dah sekali capai kepada yakin. Macam nak buat contoh sebelum ni lah. Kita buat contoh, orang tak minat bola, tengok bola, dia percaya bola tu, tapi tak sampai tahap yakin. Yang yakin dia melompat tu lah. Gol melompat, kita pun pemangkuk dia melompat kan. Tahu macam mana tahap dia yakin. Jadi kita ni tak minat bola, mungkin kita percaya dah pasal bola tu. Nak dapat tahap yakin tu, kena ikutlah proses dia. Kau faham cara permainan, seni dia, falsafah dia kan. Bila kita faham, oh sebab tu lah orang boleh melompat tengok bola. Dan kita dah faham falsafah, kita pun melompat sama macam dia. Betul tak? Dia kena proses lah. Itu Allah Ta'ala kata, wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka ya. Nampak ayat tu? Kalau dah cukup tu, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan perkara gaib, menunaikan solat, zakat, infak, lepas tu beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab sebelum ni, maka dapatlah yakin tu kan. Maka Allah Ta'ala kata dekat akhir ayat, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Cukup lah kot. Cerita yang tu ambil sejam lagi. Panjang. Kan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Panjang tu nak cerita yang tu. Yang ada ni pun panjang. Okey, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Anda buka soalan pertanyaan lah, insya-Allah. Sila Haji. Ini kita Samawi yang dulu tu kan. Yang Injil, Taurat, Zabur kan. Ni dia kita ni kalau kita istilah kan memang Islam lah. Memang sebenarnya Muslim itu bukan semata-mata kepada umat Nabi Muhammad je. Orang Nabi-Nabi sebelum ni pun Muslim sebenarnya. Tapi masalahnya berlaku penyelewengan agama kan? Dia masalah besar adalah penyelewengan agama. Kalau kita baca dalam Quran masa Nabi Yaqub AS dekat-dekat dengan saat kematian, Nabi Yaqub ni dia pergi ke Mesir. Sebelumnya mati tu dia pergi ke Mesir. Nabi Yaqub duduk kat Iraq. Dia sekitar Iraq tu lah kawasan dia. Dia pergi ke Mesir. Bila di Mesir, dia tengok orang di Mesir masa zaman dia tu dah ada orang sembah berhala. Dia bimbang sangat-sangat, takut-takut anak-anak aku ni sembah berhala juga. Kebimbangan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub pun balik ke tempat dia lah, dekat Iraq tu kan. Sampai-sampai tu dia nak pergi jumpa dengan anak dia nak bagi wasiat supaya jangan jadi macam orang Mesir. Tiba-tiba datang malaikat maut. Malaikat maut datang. Malaikat maut kata, Allah Ta'ala bagi arahan padaku untuk cabut nyawa kamu. Jadi Nabi ni memang macam tu. Sebelum mati dapat isyarat dulu daripada malaikat. Kita tak ada, tak tahu mati. Kan? Duk sehat-sehat, bahagia punya senaman, main gym, lepas tu badan pun sadar, accident mati. Gitulah kan. Kita ingat lambat lagi mati, punya jalan juga. Tapi Nabi-Nabi tak. Para Nabi ni dia ada isyarat. Malaikat maut datang, nak mati tu, nak cabut nyawa, minta izin terlebih dahulu. Itu konsep yang berlaku pada Nabi-Nabi lah. Datang malaikat maut, jumpa dengan Nabi Yaqub AS. Dia bagi tahu nak cabut nyawa kamu. Nabi Yaqub ni kata, boleh tak kau pendekkan sikit, aku nak pergi jumpa anak aku nak bagi wasiat pada anak-anak aku. Allah Ta'ala kata ayat Quran, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat Quran. Apakah kamu ingat balik wahai Muhammad ketika dekat-dekat saat kematian yang berlaku pada Nabi Yaqub AS, yang ketika itu Nabi Yaqub bagi tahu kepada anak-anak dia apa yang kau nak sembah lepas daripada aku mati. Anak dia kata apa? Kami sembah Allah, Tuhan kamu, Tuhan untuk nenek kita dulu, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah orang Islam. Muslim tu merujuk pada siapa? Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub. Maksudnya mereka ni Muslim juga. Muslim ni bukan mesti merujuk kepada orang umat Nabi Muhammad je. Nabi-nabi lain pun Muslim juga. Itulah ayat Quran tu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat Quran. Padahal ayat itu merujuk Nabi Yaqub, betul kan? Jadi di sini kita boleh faham, Muslim itu bukan umat Nabi Muhammad je. Nabi sebelum ni pun Muslim juga.
Lepas tu kita panggil agama Yahudi, agama Yahudi. Yahudi ni penyelewengan. Nasrani ni penyelewengan. Anda dah sebut sebelum ni, Bani Israel pegang Taurat. Tiba-tiba dia kata agama kita mesti bangsa Bani Israel je. Maka orang Bani Israel mengagamakan bangsa tu, dia panggil agama Yahudi. Faham? Mengagamakan Bani Israel tu, Yahudi. Faham Maksudnya Yahudi itu adalah proses mengagamakan bangsa. Macam tu, benar-benar faham. Islam bukan mengagamakan bangsa Dia semua. Itulah beza dia. Jadi kita kena clear. Sebab tu ada beza perkataan Bani Israel dengan Yahudi. Yahudi lain, Bani Israel lain. Bani Israel itu bangsa, Yahudi itu nama agama yang dibangsakan. Bangsa yang diagamakan. Balik ayat aku. Nampak beza Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Haji Said hantar WhatsApp. Semalam je, semalam tadi. Semalam. Dalam Quran ada perkataan syaitan, satu lagi perkataan syaitan. Apa beza dia ada perkataan syaitan, syaitan. Kita buka terjemahan syaitan belakalah. Nombor satu, kita kena clear. Dalam bahasa Arab ni, dia ada perkataan yang merujuk pada seorang. Satu lagi perkataan merujuk pada ramai. Singular plural ni dalam bahasa Inggeris kan. Dalam sebutan Arab dia panggil mufrad dan jamak. Jadi syaitan satu, kalau syaitan banyak syaitan. Okey, itu satu Sekarang ni kita nak beza dalam ayat lah isu dia. Contoh bila Allah Ta'ala kata fa'azallahuma syaitan, syaitan. Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS dengan Hawa dalam syurga. Duduk seronok-seronok, Allah Ta'ala kata fa'azallahuma syaitan. Allah Ta'ala syaitan telah menggelincirkan mereka berdua. Syaitan, dia guna syaitan satu kan. Satu syaitan gelincirkan daripada syurga, menyebabkan dia dihambat keluar dari syurga lah kan. Dalam ayat tu dia guna syaitan satu. Kita baca ayat lain, Allah Ta'ala cerita pasal orang munafik. Wa iza khalau ila syayatinihim. Bila orang munafik itu menyendiri bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Lah, dia guna jamak lah pula. Banyak lah pula. Apa beza dia? Nak tahu beza dia? Nombor satu, kena faham definisi lah. Ta'rif syaitan tu apa. Syaitan ni kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab wa kullu syai'in fa huwa syaitan. Itu ta'rif syaitan. Syaitan ni adalah apa-apa pun yang jahat. Jin ke dia, binatang ke dia, apa pun jahat, syaitan. Faham? Dia bukan nama makhluk. Dia nama perangai. Kita boleh terjemah syaitan ni makhluk jahat. Terjemah mudah-mudah. Syaitan ni kita kena terjemah sebagai makhluk jahat. Sebab itu kita baca surah An-Nas, kan cerita pasal syaitan. Ada satu syaitan Quran sebut namanya Al-Khannas. Betul? Apa kerja dia? Yuwaswisu fi sudurin nas. Meragu-ragukan di dalam hati manusia. Tapi akhir ayat dia kata apa? Minal jin. Di kalangan jin dan manusia. Dua pula. Jin manusia. Betul boleh faham? Sebab ada tak jin jahat? Belambak lah. Manusia apa? Belambak. Manusia apa? Belambak. Kan? Jadi kita kena clear, kalimah syaitan dia adalah merujuk kepada perangai. Dia bukan makhluk. Faham Jadi syaitan adalah makhluk jahat. Tu terjemah mudah-mudah. Tak kira lah jin ke apa, jahat belaka lah. Makanya kita akan jumpa ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut fa'azallahuma syaitan. Adam AS duduk dalam syurga dengan Hawa. Lepas tu Allah Ta'ala sebut telah menggelincirkan dua orang itu oleh syaitan. Apa ada syaitan kat sini? Iblis. Mana ada iblis baik? Ada iblis baik? Tak ada. Jadi iblis dalam konteks ayat ni, syaitan dalam konteks ayat ni merujuk pada iblis. Sebab iblis memang jahat. Betul tak? Faham Lepas tu yang ayat munafik tadi. Wa iza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka menyendiri bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Orang-orang kafir. Sebab orang kafir jahat. Kafir dalam konteks ayat tu lah. Yang faham semua kafir. Faham maksud ayat. Jadi perkataan syaitan, kita mudah-mudah terjemah ni makhluk jahat. Jadi dalam konteks ayat yang Allah Ta'ala sebut syaitan menggelincirkan Adam AS dengan Hawa tu, iblis. Sebab iblis mesti jahat. Iblis tu makhluk jahat kan. Tapi kita kena ingat ada satu lagi makhluk jahat tu, jin. Makhluk jahat itu adalah manusia. Ada tu kalau kita baca dalam wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Makhluk yang mengajar sihir pada zaman Nabi Sulaiman AS, dia guna syaitan. Tapi jamak. Sebab yang mengajar sihir pada masa itu datang daripada kalangan jin.
Komunikasi dengan jin kan kuat pada zaman Nabi Sulaiman. Istana dia tu kan jin buat. Faham kena faham konteks ayat lah. Wallahu a'lam. Clear je. Jadi iblis tu ketua dia lah. Iblis ni big boss dia lah. Ketua dia lah. Kan? Segala kejahatan tu datang dari situ kan. Dia pengajar terhadap kejahatan. Wallahu a'lam. Kita baca hadis orang kata bila datang bulan Ramadan digari segala-gala syaitan. Betul tak? Dia fikir syaitan macam mana digari segala syaitan? Ada orang masuk jin histeria tu macam mana pula? Yang digari itu sebenarnya syaitan yang mana? Manusia ke? Kalau kira manusia tu orang mencuri bulan Ramadan. Betul kan? Sebenarnya maksud apa? Yang bila datang bulan Ramadan sufidati syayatin, syaitan akan digari. Hawa nafsu. Hawa nafsu ni kan inna nafsa la ammaratun bisu. Quran sebut kan? Nafsu itu kan menyeru manusia kepada kejahatan. Itu maksud dia. Apa faham kan? Tidak kita syaitan apa tengok orang histeria. Rasuk kan? Kalau manusia tu berapa ramai orang mencuri. Kita fikir-fikir tak dapat jawapan sebab tak clear makna syaitan. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dah panjang wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.